Pada era globalisasi ini, sama ada kita sedar mahupun tidak, kerana terlalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin gah di pasar di dunia, pemeliharaan dan pemuliharaan khazanah negara kita, iaitu alam sekitar, semakin dilupakan dan dipinggirkan. Kekayaan flora dan fauna yang dimiliki oleh negara kita, seperti air, tumbuh-tumbuhan dan udara, semakin terancam dan rosak yang disebabkan oleh kecuaian yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia dalam mengejar kekayaan dan pembangunan negara yang semakin pesat membangun bak cendawan tumbuh selepas hujan. Ketidakpekaan dan kecuaian dalam menjaga dan memelihara alam sekitar boleh mendatangkan pelbagai kesan dan implikasi yang boleh mengancam nyawa manusia. Pada pandangan saya, sebuah negara yang mampu untuk memelihara dan memelihara alam sekitar dengan baik dan teratur boleh dianggap sebuah negara yang berjaya dan patut dicontohi kerana mampu untuk menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan penjagaan alam sekitar. Sebagai contoh, negara-negara seperti Jepun dan Korea yang sememangnya terkenal dengan kebersihan alam sekitar. Ini kerana negara-negara tersebut telah menerapkan penjagaan alam sekitar dalam diri mereka sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita sepatutnya mencontohi dan menjadikan negara seperti Jepun dan Korea sebagai panduan untuk kita sentiasa bersemangat dalam menjaga alam sekitar agar kita mampu untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara itu. Dengan itu, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar hendaklah dijalankan dan diusahakan oleh semua pihak, tidak kiralah dari pihak kerajaan maupun masyarakat, untuk kita terus dapat menikmati keindahan alam sekitar yang amat bernilai ini. Antara kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar ialah untuk memelihara habitat flora dan fauna. Habitat flora dan fauna iaitu alam sekitar seperti hutan, lautan dan sebagainya hendaklah dijaga dan dipelihara walaupun seperti yang kita semua sudah sedia maklum, pembangunan penempatan dan kemajuan teknologi yang semakin rancak di negara kita. Ini akan dapat mengelakkan kepupusan flora dan fauna daripada berlaku, seterusnya menyebabkan ketidakstabilan kitaran alam semula jadi. Kita tidak boleh nafikan bahawa pembangunan adalah penting kerana populasi manusia semakin bertambah dan kemajuan teknologi yang sentiasa berkembang hari demi hari. Tetapi aspek penjagaan alam sekitar hendaklah dititik beratkan dan seharusnya menjadi perkara utama yang difikirkan terlebih dahulu sebelum membuat pembangunan dan sebagainya. Hal ini demikian kerana kita masih lagi bergantung kepada sumber flora dan fauna dalam menjalani kehidupan seharian. Sebagai contoh, penyaluran bahan kimia ke dalam sungai dan laut yang akan mengakibatkan hidupan akuatik seperti ikan mati. Dari situ menunjukkan sumber makanan manusia akan terjejas dan boleh mendorong kepada kejatuhan ekonomi negara. Kesimpulannya, kita hendaklah menjaga alam sekitar kerana ia merupakan habitat dan tempat tinggal bagi flora dan fauna dan ia saling melengkapi antara satu sama lain. Selain itu, untuk memastikan ekosistem lebih stabil juga merupakan salah satu kepentingan untuk menjaga alam sekitar. Pembendungan pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara, pencemaran air dan selainnya yang membuatkan ekosistem dunia lebih baik. Pada zaman kontemporari ini, pencemaran alam sekitar seperti sudah menjadi perkara yang biasa dan normal dalam kehidupan seharian kita dan boleh dikatakan rata-rata masyarakat kini seperti endah tak endah dan menutup mata mengenai masalah pencemaran ini. Ini kerana kurangnya didikan dan ilmu mengenai penjagaan alam sekitar yang sepatutnya semua masyarakat tahu dan memahirinya kerana semua masyarakat tidak kiralah sesiapa berperanan untuk menjaga alam sekitar. Pencemaran yang teruk boleh mendatangkan kesan yang buruk seperti pemanasan global, kenaikan paras air laut dan sebagainya dan ini boleh menyebabkan ekosistem dunia terganggu. Tamsilnya, bagi pemanasan global, pelepasan gas berbahaya seperti gas karbon dioksida daripada pembakaran ke udara menyebabkan kadar karbon dioksida di atmosfera meningkat. Kadar karbon dioksida yang tinggi akan memerangkap haba
yang sepatutnya dilepaskan dari bumi ke angkasa lepas. Lantaran dengan itu, karbon dioksida yang tinggi mampu untuk menyebabkan penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon mengakibatkan haba daripada cahaya matahari dapat menembusi lapisan ozon bumi dengan mudah dan secara tidak langsung pemanasan global pun terjadi. Disebabkan pemanasan global berlaku, ais di kutub utara dan selatan akan mencair dan seterusnya menyebabkan kenaikan paras air laut. Ini membuktikan bahawa satu pencemaran sudah mampu untuk memberikan banyak kesan yang tidak baik kepada kestabilan ekosistem kerana ia saling berkait antara satu sama lain. Oleh itu, kita hendaklah komited untuk membendung gejala pencemaran ini daripada terus berleluasa agar ekosistem bumi kembali stabil dan boleh mengelakkan bencana daripada berlaku. Kesimpulannya, setiap pihak berperanan menjalankan tanggungjawab masing-masing dalam memastikan alam sekitar dipelihara dan dipulihara agar fungsinya terjamin. Kemajuan manusia tidak akan terhalang sekiranya alam sekitar dijaga dengan baik, malah bertambah pesat kerana alam sekitar yang baik berkemungkinan besar mampu untuk menarik minat pelancong untuk datang ke negara kita dan secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi negara.